Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat sejahtera kepada semua. Vanakkam dan jahau. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf kerana siaran kita lewat sikit, lewat 15 minit kerana kita punya ketua penerangan dari Kedah kita tadi last minute dijemput untuk bagi ceramah di Dun Lunas. Jadi teruskan perkongsian tuan-tuan. Waalaikumsalam Ayun Lady Mu'in Hamzah, teruskan berkongsi sebab malam ini kita akan membincangkan topik yang agak menarik bersama dengan Ketua Penerangan Negeri Kedah kita, iaitu Major Khairul Anwar Ramli, Dun N34 lunas pada pilihan raya negeri Kedah, yang sedang berlangsung lah sekarang ni, penamaan calon tak lama lagi. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan adalah penahanan Sanusi, tindakan disparate atau sebaliknya. Jadi topik yang menarik. Jadi dia pun dah ada di sini. Saya minta saudara untuk kongsi dulu 1,000 dan kita akan bermula lah. Kalau tuan-tuan nak bagi 5,000 pun tak ada masalah apa, saya pun okey sahaja. Jadi kita akan mendengar lah. Jadi ada satu sebenarnya orang kata apa, yang saudara semua tak tahu. Ada satu benda menarik yang cuba akan disampaikan oleh Ketua Penerangan Negeri Kedah kita, Tuan Khairul Anwar Ramli. Ada satu benda yang rupa-rupanya rakyat Malaysia tak tahu. Jadi kat sini juga kita ada Ed Zaki Ed Zaki, pengarah Parlimen Tasik Gelugor juga ada di sini. Tolong berkongsi. Kalau masuk saja tak erti tekan button share Zaki, tak payahlah. Okey Okey, YM Raja Petra pun ada di sini juga. Dia suruh kita juga turut membincangkan soal kertas pendakwaan yang belum siap. Okey tuan-tuan, teruskan berkongsi. TV3 kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar disiasat kerana REE. Itu tak apa, nanti kita akan saudara boleh tanyalah soalan kepada Ketua Penerangan Negeri Kedah, sebab dia jadi Ketua Penerangan Negeri Kedah. Jadi buat apa saya nak jawab, jadi dialah yang jawab, betul tak? Jadi mana DP? Jadi dia ada di sini. Please play up the issue that the charge sheet has not been written yet. Okay, YM Raja Petra, I will ask the Chief of Information Negeri Kedah so that we can know, we can dengar ulasan dia lah berkaitan dengan perkara tersebut, insyaAllah. Jadi kita ada beberapa soalan lah untuk kita tanya sebagai rakyat. Rakyat kebiasaan kita nak tanya lah kepada mereka-mereka yang memegang jawatan dalam parti ni, yang lebih mengetahui tentang apa yang berlaku. Okey saudara, tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan berkongsi seantero. Kita tekanlah di grup WhatsApp, di Telegram, dan kita kongsi di Facebook, di di YouTube, jadi di semua platform media sosial. Kita kongsikan supaya apa? Supaya apa yang kita bincangkan pada malam ini boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita ceritakan kepada orang yang lain. Okey tuan-tuan, alright. Terima kasih kerana siapa yang berkongsi. Okey, kita ada di sini, sudah ada kita punya Ketua Penerangan Negeri Kedah. Okey tuan-tuan, saya dah invite dia. Tapi sebelum tu saya nak cerita sedikit lah latar belakang dia. Saudara Khairul Anwar Ramli, dia adalah sebelum ini adalah ahli dan pernah menjawat jawatan sebagai ahli Lembaga Pengarah PEDA, dan pernah juga menjawat jawatan sebagai ahli Majlis Pembandaran
Kulim di Kedah sana lah. Seorang yang memegang ijazah sarjana muda komunikasi daripada Universiti Utara Malaysia dan sekarang ini masih lagi menyambung master di UUM dalam bidang media management. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Waalaikumsalam. Siap Syafiq. pakai baju Ustaz. Saya Baik. tukar baju boleh? Baju tu Baru sudah lah ni, baru balik ceramah. Ya, kalau boleh jangan sandak sangat, nampak macam pakai bra. Ah, Siap. okey, bawa balik ceramah ha. So Ah, kita tengok hari ni di media sosial lah, kita tengok macam-macam program lah yang dilakukan di Don Lunas ni. Jadi hari-hari kita tengok ada update. So macam mana perkembangan di Don Lunas bang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti live pada malam ini. Alhamdulillah, syukur dapat kita bersama walaupun maaf agak terlewat sikit kerana ada jemputan untuk berceramah di kawasan sekitar. Baik, dari segi persiapan kita untuk Parlimen Padang Seraya ni kita ada 2 DUN. Satu DUN Mubah Pulah dan satu DUN Lunas. Kita diberikan task lah, kita beri tugasan untuk tumpuan kepada DUN Lunas. Bandangkan ini dahulunya adalah kubu paling kuat dan paling selamat kepada PKR ataupun PH itu sendiri. Dari segi gerak kerja, Alhamdulillah kita dah mulakan, bukan baru, kita dah buat sejak daripada bertahun lagi kita dah mulakan. Tumpuan yang kita berikan adalah dalam soal kebajikan rakyat, sama ada susah ataupun sakit ataupun bantuan-bantuan yang difikirkan perlu untuk kita selesaikan. Ini dari segi soal kebajikan lah, kebajikan rakyat. Dan benda ni kita berikan tumpuan, saya ingat lagi sewaktu COVID, waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri menjadi Perdana Menteri, banyak bantuan-bantuan yang kita terima. Sebab itu kita dah bekerja daripada dulu. Jadi sekarang ni kita cuma perkemaskan kita punya aktiviti dengan menyasarkan kawasan-kawasan tumpuan. Sebab itulah program kita setiap hari bermula daripada subuh sehinggalah larut malam. Maknanya setiap harilah tambahan pula dengan kawasan tumpuan PKR di Lunas ni. Jadi kita terpaksa memperhebatkan ataupun mempertingkatkan gerak kerja kita untuk kita mengekalkan ataupun memenangi kursi khususnya DUN Lunas itu sendiri. Bang, ada orang duk komen kat bawah ni, dia kata ada bunyi bising. Abang ada guna mic, earphone ke apa ke? Setakat tak ada lah pula guna mic. Kita tak guna mic apa pun. Ataupun ada handphone yang berdekatan tak ada ah? Handphone, tapi off handphone ni. Tak berfungsi. Saat kita cuba alihkan kot. Okey, dengar? Lah okey kot? Lah okey Okey Bunyi tak? pecah. Bunyi macam pecah speaker lah, kira okey dah kot dah ni. Clear tak? Clear tak? Speaker pecah. Clear kot. Bunyi lagi? Bunyi lagi tak? Okey. Mic abang, mic. Okey, lah jelas. Tutup, masuk balik. Ya. Okey, bang. Ya. Dalam abang sebelum kita pergi kepada topik kita yang dibincangkan ni bang, boleh tak kongsi sikit lah. Alang-alang ni abang pun baru balik program kan. Sementara kita nak tunggu rakan-rakan kita share ni sebab topik ni hangat kita bincang. Kita rasa tak cukup 7 orang dengar ni, kurang-kurang kena 5,000 orang dengar. Jadi mereka kena share. So bang, sebelum kita pergi ke situ bang, kita nak membicarakan sikit lah. Jadi abang duk pergi bertemu dengan masyarakat, duk jumpa masyarakat di bawah ni, duk buat program, duk bagi tahu tadi daripada subuh sampai ke lewat malam ni. Daripada segi penerimaan masyarakat tu macam mana? Dan gambaran yang diberikan oleh masyarakat setempat tu lah, khusus kat tempat abang nak buat program. Saya tengok banyak abang pergi tu, Kuala Muda, Sungai Petani, Kulim, Lunas, merata lah orang tapi
So macam mana dengan masyarakat di Kedah ni? Aduk nampak ada yang nak pergi kepada Madanon ke? Ada yang nak terima Mahfuz jadi Menteri Besar Republik ke? Macam mana ni? Feedback. Okey. Okey. Pertama sekali, kalau mengikut daripada saya sendirilah, tinjauan ataupun kita bersoal jawab dengan masyarakat. Sebab saya bergerak di Kedah ni boleh katakan hampir setiap malam di kawasan parlimen ataupun DUN yang berbeza. Dan apabila kita mendengar ataupun kita bertanya kepada rakyat, soalan pertama yang saya akan tanya, adakah pakcik ataupun pakcik, makcik berpuas hati dengan kerajaan dua alam pimpinan Anwar Ibrahim ni? Jawapan yang mereka berikan, dia puas lah, kami rakyat ni tak puas. Kerana dari segi peningkatan kos sara hidup, harga barang mahal, kemudian masalah-masalah dari segi kejatuhan nilai ringgit, harga barang jadi mahal. Itu antara benda-benda yang berlega-lega di kalangan rakyat, khususnya di peringkat luar bandar ni. Umum kita tahu negeri Kedah ni kebanyakan kawasan dia masih lagi luar bandar dan masih lagi baru membangun. Cuma ada beberapa tempat saja yang memang dah pesat membangun. Jadi keluhan rakyat ini terhadap kerajaan Madanon ini memang kita tak dapat nak elakkan lagi, kerana apa sahaja tindakan yang dibuat, rakyat tetap akan mempertikaikan. Kerana rakyat nampak kerajaan yang ada hari ini, kerajaan yang hanya pandai bercakap, kerajaan yang hanya pandai berjanji, tapi dia tak mampu pun untuk laksanakan janji-janji dia. Dan di peringkat di bawah pun rakyat boleh mempertikaikan. Rakyat bertanya, manakah janji-janji dalam manifesto yang Anwar dan pemimpin Pakatan Tak Ada Harapan ini janji kepada mereka. Sebagai contoh, dia kata, orang kampung, dia cakap senang je dengan saya, dia kata, kita duk tunggulah, sebab Anwar Ibrahim ni, dia selalu kata dalam convention PKR sebelum dia jadi Perdana Menteri pun, saya masih ingat lagi, dia kata, saya tak boleh turunkan harga minyak kerana saya tak jadi Perdana Menteri. Sekarang ni, bila saya dah jadi Perdana Menteri, minyak pun tak turun. Tapi pakcik tu kata kat saya, yang turun, meter minyak motor dia dengan meter minyak kereta. Itu turun, dia kata. Yang lain memang tak turun. Jadi, di manakah janji-janji yang Anwar Ibrahim sendiri cakap, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia boleh turunkan harga minyak. Itu satu contoh daripada puluhan lagi benda-benda yang dijanjikan. Dalam soal menangani kos sara hidup rakyat, 10 teras manifesto Pakatan Tak Ada Harapan ini, dia sebut salah satunya menangani kos sara hidup rakyat. Jawatankuasa kos sara hidup rakyat ni perlu dibentuk oleh menteri yang bertanggungjawab. Dia ada dua kaitan. Menteri Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna tu, keterjaminan makanan tu, dan juga kos sara hidup, dan juga Menteri Pertanian dan keterjaminan makanan. Nak sebut pun tergeliat lidah-lidah. Dia kena training bang, macam tu. Kan? Okay. Jadi dua-dua menteri ni patut, daripada parti amanah ni, patut dua-dua duduk mencari formula terbaik untuk selesai masalah kos sara hidup rakyat. Anwar Ibrahim lantik menteri sebagai contoh Mak Sabu, jaga soal keterjaminan makanan ni. Isu pertama, isu telur pun dia tak boleh selesai. Bila ada masalah telur, kita ada lebihan yang telur yang kita ekspor, telur ayam ni ke Singapura. Sepatutnya ekspor tersebut dikurangkan untuk menstabilkan pasaran tempatan. Tapi apa yang dia buat, bila harga telur naik, telur kurang ni, dia pergi ke India. Pergi ke India, melawat ladang tempat peternakan ayam. Lepas tu dia pegang dua tangan dia, ini gambar telur. Kita rakyat bukan nak tengok ni gambar telur. Rakyat nak tengok apa kaedah hang buat untuk selesai. Kalau setakat nak import telur daripada India masuk ke dalam Malaysia, yang mana kosnya lebih tinggi dan telurnya lebih kecil daripada yang Mak Sabu pegang, jadi nak buat apa?
kita lantik ataupun kita ada menteri macam tu. Kemudian dia sendiri pun tak tahu apa tugas dan fungsi dia sebenar. Dalam soal nak keterjaminan bekalan makanan ni, dia pergi melawat sebagai contoh, melawat pula ke ladang lembu. Bila melawat ladang lembu ni, kita mengharapkan ada satu pengumuman dibuat dari segi menstabilkan harga daging di pasaran dengan turunkan harga, kerajaan bagi subsidi ataupun harga lembu diturunkan. Itu yang rakyat harapkan. Tetapi yang sebaliknya, rakyat nampak dia pergi melawat ladang lembu, dia naik belakang lembu. Yang tu bukan tugas menteri naik belakang lembu. Baru ni saya bertanya dekat Tan Sri Anwar Musa. Kebetulan hari tu ada program ceramah dengan dia. Saya tanya Tan Sri, adakah menteri zaman BN ke dulu, bila menteri, contoh menteri bertanian, bila dia pergi melawat ladang lembu, menteri tu naik belakang lembu. Dia kata tak ada, ni pelik sikit zaman Walana ni. Itu yang saya katakan, lembu tu pun sampai meleleh yak-liak. Gamak gaya lah saya buat anggapan, kalau lembu tu boleh bercakap, dia akan tanya, ni siapa lembu ni? Yang naik ke ataupun aku? Itu yang saya katakan, kegagalan menteri-menteri yang ada ni untuk fokus kepada soal menyelesaikan masalah kuasa hidup rakyat. Sebab tu rakyat di negeri Kedah hari ni marah, bukan di negeri Kedah saja, umumnya rakyat Malaysia marah. Kita boleh pergi tanyalah, kalau 10 orang kita jumpa, paling kurang 7 atau 8 akan marah dan protes. Kalau yang tak marah tu pun 2 orang, mungkin dia ada kemampuan lebih daripada orang lain, maka dia mungkin tak rasa apa di segi kenaikan harga barang. Tapi majoriti rakyat sangat tidak berpuas hati dengan cara, corak kepimpinan kerajaan yang hanya tahu bercakap dan berceramah tanpa ambil langkah-langkah yang perlu untuk selesai masalah rakyat. Itu feedback yang saya dapat. Ya, feedback yang dapat. Tapi sebenarnya bang, Mak Sabu ni dia duk biasa pegang telur presiden depa. Jadi dia nak rasalah pegang telur India, disangkakan besar, rupanya kecil. Jadi tu dia balik Malaysia, main pegang balik telur presiden. Man, jadi bila duk pegang-pegang tu, rasa macam tak apa nak geli, pergi naik lembu pula. Sebab presiden duk geli dengan seorang tu yang Jawa tu. Okey bang, tapi hari ni kita bukan nak sembang pasal telur dan sebagainya, tapi hari ni kita ada satu topik yang menarik dan kita minta rakan-rakan kita untuk share. Hari ini kita nak bincangkan topik yang saya rasa sangat hangat di seluruh Malaysia, iaitu penahanan Sanusi, tindakan yang disparate ataupun sebaliknya. Jadi bang, selama ni saya duk buat live seorang-seorang je. Lama dah saya tak hosting dan lama dah saya tak jadi host. Kalau kata gugup tu minta maaf lah. Jadi last kali saya hostkan saya punya Yang Amat Berhormat Menteri Besar, yang saya anggap macam abang kandung saya sendiri lah. Dia pun panggil saya adik. Kami ni memang rapat. Jadi hari ni kita nak bincangkan bang, soal adakah penahanan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, iaitu Sanusi Muhammad Noor, adalah tindakan yang disparate ataupun yang sebaliknya. Jadi saya nak tanya abang, apakah pendapat abang ataupun komen abang berkenaan dengan penahanan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kita? Okey. Yang pertama sekali, hari ini kita rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Kedah, berasa sedih dengan penahanan dan tindakan yang umumnya rakyat mengatakan ini satu tindakan yang zalim, tindakan yang cuba menekan hak dan kebebasan untuk bersuara. Dan tidak sepatutnya seorang menteri besar, bukan saja menteri besar, sesiapa sahaja dinafikan hak mereka dengan cara melakukan penahanan. Bagaimana kita dimaklumkan lebih daripada 20 anggota dan pegawai mengepung tempat penginapan MB Sanusi itu sendiri. Dan tadi saya mendengar kenyataan dibuat oleh Ketua Polis Negara yang memaklumkan penahanan terpaksa dibuat dengan alasan cuba call ataupun MB telah dihubungi tapi dia cancel call, kemudian pegawai-pegawainya pun dia cancel call. Jadi mereka beranggapan tak dapat cari Sanusi. Dia cuba cari di Kedah pun tak dapat, melalui polis Kedah katanya tak dapat. Dan mereka memberikan alasan macam tu. Jadi perlu ada penahanan untuk dibawa MB Sanusi ke mahkamah. Sedangkan
Mustahil mereka tidak tahu di mana MB Sanusi. Dia bukan JKK kampung. Dia adalah menteri besar yang mana setiap pergerakannya ke mana sahaja dalam pengetahuan pihak keselamatan. Jadi memberikan alasan kononnya tidak dapat menghubungi MB Sanusi menyebabkan dia terpaksa ditahan, bagi saya itu alasan yang sangat tidak bernasabah. Rakyat Malaysia tahu dan kita umumnya tahu di media masa telah dihebahkan kemarin lagi yang MB Sanusi akan dihadapkan ke mahkamah. Beliau dah dimaklumkan walaupun tidak ada surat tetapi dimaklumkan melalui media kata yang dia akan ditahan, akan didakwa, bukan ditahan, akan didakwa di mahkamah keesokan harinya. Jadi dia memaklumkan dia akan memberikan kerjasama sekiranya dia akan didakwa keesokan harinya. Barisan Peguam pun sudah bersedia. Jadi mengapa perlu dibuat penahanan pukul 3 pagi? MB Sanusi ni bukan penjenayah. Dia bukan perompak ataupun pengedar dadah. Dia adalah pimpinan, seorang ketua kepada kerajaan negeri. Sepatutnya pihak polis perlu menggunakan budi bicara. Andai kata, contoh, pagi tu dia tak datang ke mahkamah. Dia engkar kepada arahan. Ya, kita boleh terima. Kalau pihak polis memberikan alasan, penahanan tersebut dibuat kerana MB Sanusi tidak memberi kerjasama. Itu kita boleh terima. Tetapi dalam keadaan dia memberi kerjasama, dari segi siasatan, dari segi proses mengambil keterangan sebelum ini, dia memberikan kerjasama penuh. Jadi tidak timbul soal penahanan secara tergesa-gesa. Dan dalam masa yang sama, saya tidak menyalahkan anggota keselamatan. Kita faham mereka bertindak mengikut arahan. Kita tahu ramai sahabat-sahabat kita daripada PDRM yang menyokong dan mengundi Perikatan Nasional dalam pilihan yang lepas. Ini kita tak nafikan. Tetapi yang kita pertikaikan, siapa, tangan kait mana yang memberikan arahan untuk MB Sanusi ditahan. Itu yang rakyat pertikaikan. Kemudian, cara beliau dibawa ke mahkamah, dihadapkan dengan pertuduhan, dua pertuduhan, dengan cara yang bagi kita lah, rakyat, walaupun kita tidak tahu sepenuhnya selok-belok dari segi perundangan, nampak agak tergesa-gesa. Sedangkan saya dimaklumkan ada dokumen-dokumen untuk pertuduhan tersebut belum lengkap. Tetapi nak dibawa juga MB ke mahkamah, nak didakwa. Seolah-olah macam ada arahan ataupun cubaan untuk menyekat hak dan kebebasan rakyat itu sendiri untuk bersuara. Maknanya, apa yang dijanjikan sebelum ini oleh Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Tak Ada Harapan ini, sewaktu mereka berkempen dengan janji-janji dalam manifesto, mereka sebut yang tu mungkin kita sentuh pada yang seterusnya. Kita nak menghangatkan keadaan. Saya tengok ramai yang ada kat situ yang kata, kenapa kita nak sokong orang yang hina pada Sultan? Anda tunggu. Sebentar lagi kita ada pembongkaran. Yang satu Malaysia belum tahu cerita ni, dia akan tahu. Jadi kita punya ketua penerangan dari Kedah kita akan bagi tahu. Jadi macam mana anda nak tahu benda ni? Kena share lagi. Okey bang, saya ada tengok abang punya kenyataan media dekat dalam muka buku lah, tengah hari tadi. So dalam kenyataan abang, dalam kenyataan media tu abang mengatakan bahawa menjadi pembangkang ini adalah satu kebiasaan jika ditahan oleh pihak polis dan sebagainya. So saya nak tanya kepada abang lah, apa maksud tu jadi pembangkang ni macam biasa kena tangkap ni? Adakah abang biasa dulu? Saya sendiri pernah menjadi pemimpin pembangkang. Kita pun pernah ditahan. Tetapi kita tidaklah berkempen waktu itu mengatakan hak kebebasan bersuara. Jadi kalau menjadi kita berkuasa, kita akan hapuskan. Ini kita tak janji. Tetapi yang pelik sekarang ni, Anwar berjanji. PH berjanji dalam manifesto mereka. Dia sebut memberikan hak kebebasan bersuara. Kemudian dari segi nak hapuskan Akta Sultan, itu dalam janji-janji manifesto mereka. Tetapi saya nampak apabila mereka gagal untuk mematahkan hujah
MB Sanusi itu sendiri dalam banyak perkara. Maka dicari ruang dan peluang untuk memutarbelikkan kenyataan ataupun ceramah MB Sanusi untuk memastikan by hook by crook MB perlu didakwa. Itu yang mereka lakukan hari ini. Sedangkan kalau kita mendengar ucapan penuh MB Sanusi, dia bukan menghina Tuanku Sultan Selangor. Dia tak menghina, dia menyebut susur galur Kesultanan Melayu Sultan Kedah ni. Dia sebut macam tu. Maknanya dia kata dia tak akan lantik menteri besar macam Amer itu. Dia tak ada berniat untuk menghina Tuanku Sultan. Walau bagaimanapun, MB Sanusi memohon ampun, memohon maaf juga kepada Tuanku Sultan kerana tidak mahu ada salah faham ataupun tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan ini. Cuma kita tahulah puak-puak di Padawalanon yang dah ketandusan isu. Bila nak pilihan raya ni, diserangnya MB Kedah ni, seolah-olah MB Kedah ni nak berlawan dengan Anwar Ibrahim, MB Kedah ni nak jadi Perdana Menteri. Sedangkan yang jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang jadi Menteri Besar tu Sanusi. Tapi dia takut dengan gelombang aura MB Sanusi ni, maka berlakulah perkara-perkara macam ni. Sebab tu kita tak terkejut dan saya nak bagi tahu. Saya secara peribadi ucap terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana tahan MB Sanusi. Kerana inilah pencetus kepada kebangkitan rakyat untuk pastikan pilihan raya 6 negeri ni kita sapu bersih dan kita pastikan 6 negeri ni Pakatan Tak Ada Harapan dan UMDAP kekal menjadi pembangkang. Jadi saya minta lepas ni kalau nak tangkap lagi bagi ramai. Supaya lagi rakyat bangkit. Dan rakyat ni bukan macam Anwar Ibrahim duk kuda rakyat pergi ke jalan raya. Rakyat di bawah Perikatan Nasional ni, orang-orang bijak pandai. Orang-orang yang cerdik. Mereka akan ajak kerajaan Walanon ni, bila sampai tarikh 12 hari bulan Ogos. Kita tengok nanti keputusan pilihan raya. Sebab tu kalau di mahkamah tadi, kita tengok kamera sahaja, puluhan kamera. Wartawan-wartawan dalam dan luar negeri tunggu nak interview MB Sanusi. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri pun mic kita boleh kira. 3 saja. Kalau 3 ni saya rasa, level saya sebagai Ketua Penangan Kedah pun ada 7 dapat. News Set Time, FMT, ada lagi lah media-media yang lain, cover kita lagi banyak. Jadi malulah kalau saya jadi Perdana Menteri, saya letak jawatan dah. Malu. Dia Perdana Menteri ni abang, dia walaupun 3 mic, tapi style dia akan menyebut semua wartawan di seluruh dunia. Terima kasih kepada Al Jazeera, ni siapa datang pada mana, FMT, Berita Harian Indonesia, Singapura, semua dia sebut. Tapi depan tu ada 3 mic saja. Itu kita tahulah bang. Okey. Ya kalau ada Tamil Osai pun dia akan sebut. Tamil Osai pun membuat liputan kepada sidang media saya. Anwar siapa tangan. Okey bang, jadi seperti yang kita janjikan, sekarang ni dah ada 2.2 ribu mata memandang. Kalau ikutkan kepada aktualnya, kita ada lebih kurang 11,000 orang yang menonton live pada malam ini. Secara live lah, 11,000 lebih. Okey, yang ni yang semua orang tengah share, tengah nak tunggu, satu soalan yang kepu mas. Jadi bang, dalam Malaysia, yang very direct case, semua orang tahu. Dia ada satu video, seorang ni, dia punya video dia tersebar, live video dia pun masih ada sampai sekarang ni. Memang sangat direct. Bukan macam yang Mak Muhammad Menteri Besar, sampai kita nak kena ulang banyak kali video tu, kita nak tafsir apa sebenarnya dia cakap. Jadi, ramai orang tahu yang mengatakan abang adalah saksi utama. Saksi utama ni, saksi utama saya ada masih simpan lagi ambak tu, tapi kat dalam mahkamah nak share tak boleh. Sekali kan kita semua kena angkut. Jadi abang adalah saksi utama dalam pendakwaan Iswadi Morni yang menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya nak serahkan kepada abang untuk abang ceritakan bagaimana abang boleh menjadi saksi utama dan apakah yang berlaku dengan kes tersebut. Sekejap kita akan tanya abang pula bagaimanakah dengan keputusan kes tersebut dan apakah maklum balas DPP berkaitan dengan kes tersebut. Mungkin abang boleh teruskan soalan yang pertama tadi. Okey.
berkenaan dengan kes Iswardi Murni ni. Dia ni adalah kita kata cyber trooper lah. Pakatan Tak Ada Harapan ni. Dan kalau tuan-puan semua sahabat-sahabat yang pernah dengar dulu, satu masa dulu, saya agak dalam 2 tahun lah lebih kurang Syafiq. Iswadi Mudi ni pernah buat live. Waktu tu saya rasa kita dalam PKP. Dalam live dia tu, dia sebut satu kenyataan. Ayat dia betul-betul menghina Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuanku Agong sekarang ni. Dia punya kenyataan dia, salah satu dia akan buat tangan macam tu. Tuanku. Ya, tuanku tahu tak? Dia memperlekehkan tindakan tuanku merestui waktu itu darurat. Jadi sekarang ni Iswadi Murni ni adalah setiausaha penerangan. Betul ya, Fik? Setiausaha penerangan Pakatan Tak Ada Harapan ataupun PKR. PKR. Parti tidak ada Ya. keadilan. Ya, parti tidak ada keadilan ni. Dia dilantik sebagai setiausaha penerangan kepada PKR. Orang yang terang-terang menghina Yang di-Pertuan Agong ini, terang-terang menyebut penghinaan, bahasa badannya, lenggok tubuhnya, tutur katanya, terang-terang menghina Yang di-Pertuan Agong. Dan saya antara saksi utama yang dipanggil ke Mahkamah Jalan Duta, dan dalam mahkamah saya disoal siasat, soal balas oleh 3 peguam dia. Peguam dia tanya soalan, adakah apabila saudara mendengar kenyataan yang dibuat itu oleh saudara Iswadi Murni akan berlaku rusuhan? Dan saya bagi tahu, ini bukan soal mendengar hasutan itu terus berlaku rusuhan, tetapi soal membina persepsi yang berterusan. Maka selepas ini siapa saja kalau bercakap soal institusi raja ni bebas begitu saja, walaupun cara mereka menyampaikan hujah itu agak biadab macam mana yang dibuat oleh Iswadi Mudi. Ini benda keterangan ni saya bagi dalam mahkamah. Tapi sehingga hari ini saya tak tahu apa status kes ni, dan saya tidak dimaklumkan sama ada beliau telah dijatuhi hukuman ataupun beliau dibebaskan. Tambahan pula sekarang kerajaan Walanon yang dia sokong itu menjadi kerajaan pusat. Adakah kes Iswadi Murni ini yang terang-terang menghina Yang di-Pertuan Agong ini ditutup ataupun dibiar begitu saja? Jadi sebab itu, sebelum kita nak mengatakan MB Sanusi ini menghina Yang di-Pertuan Agong, cek dulu rekod pimpinan Pakatan Tak Ada Harapan, terutama PKR, yang kerap kali mengeluarkan kenyataan menghina institusi raja, menghina Yang di-Pertuan Agong. Ini jelas, tetapi sampai hari ini kita tak tahu apa keputusannya. Jadi kalau nak menyamakan ucapan MB Sanusi, kononnya dia menghina Tuanku Sultan Sangoh, saya rasa ini satu propaganda, niat jahat untuk cuba melaga-lagakan pimpinan kerajaan negeri dengan istana. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak wajar. Dan saya juga menuntut, saya tahu ada cyber trooper UMNO, PH yang ada dalam ni. Saya nak menuntut supaya suatu penjelasan diberikan sejauh mana status perbicaraan kes Iswadi Murni, yang saya sendiri menjadi saksi utama dalam perbicaraan tersebut. Dalam waktu itu pun beliau masih mampu dan ada keupayaan untuk menggunakan 3 khidmat peguam yang silih berganti menyoal dan mengasak saya dalam mahkamah. Banyak soalan-soalan yang ditanyakan oleh peguam-peguam sewaktu keterangan saya memberikan keterangan mahkamah, lebih kepada nak membela seorang insan yang terang-terang menghina institusi raja. Jadi kita nak bagi tahu kepada pimpinan Pakatan Tak Ada Harapan, sebelum kamu nak keluarkan kenyataan menuduh MB Sanusi menghina ataupun berlaku ataupun MB Sanusi menghina Tuanku Sultan Selangor,
kamu cermin diri dulu, pimpinan kamu sendiri yang ada sekarang ni dah buat kenyataan menghina Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita minta supaya Anwar memberikan penjelasan ataupun Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan sejauh mana status perbicaraan kes Iswadi Muni ini. Adakah ditangguh ataupun digugurkan ataupun dia dah didapati bersalah atau sebagainya. Jangan hanya pandai menuding jari apabila benda tu kena kepada orang, tetapi bila batang hidung pimpinan sendiri buat pekak badak, tak mau untuk mengakui kesilapan mereka. Jadi kita perlu bangkitkan semula kes Iswadi Muni ini supaya rakyat Malaysia tahu salah seorang pimpinan PKR ini, Iswadi Muni ini, yang sekarang menjawat jawatan Setiausaha Penerangan PKR, ini manusia yang lagi biadab, lagi tidak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong tu. Secara direct menghentam, menghina, perli, cakap lebih kurang di Pertuan Agong. Institusi raja ni institusi yang menjadi payung kepada pentadbiran negara kita. Jadi tidak kira siapa pun, kita kena hormat dan kita kena patuh kepada perlembagaan negara. Itu dah termaktub dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu malam ni kita dedahkan. Saya sendiri bongkar tentang penghinaan pimpinan PKR itu sendiri secara direct kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan kita minta supaya kes Iswadi Muni ini tidak diselindung atau ditutup atau ditangguh-tangguhkan. Kerana kalau mereka kata MB Sanusi itu kononnya menghina Tuanku Sultan Selangor, kita minta juga sekarang ni kes Iswadi Muni, rakyat nak tahu apa jadi. Terang-terang hina ni Pertuan Agong. Okey bang. Semasa Iswadi Muni mengeluarkan kenyataan tu, masa tu abang pergi buat report, ada ramai lagi lah bekas pesara tentera ada sekali kan. Semua buat report. Dan pada waktu itu, PKR mengumumkan melucutkan keahlian Iswadi Muni. Konon-kononnya lah kerana PKR tidak menerima orang yang menghina Yang di-Pertuan Agong. Dan selepas Pakatan Harapan ataupun Pakatan Tidak Ada Harapan ini membentuk kerajaan, keluar statement Iswadi Muni diterima kembali sebagai ahli PKR. Dan dalam masa yang sama diberi jawatan sebagai Setiausaha Kerja Penerangan PKR. Jadi saya nak tanya pendapat abang. Adakah mereka serius semasa mereka mengeluarkan kenyataan untuk melucutkan keahlian Iswadi Muni itu? Dan kita nak tahu. Okey bang, teruskan. Bila berlaku isu yang mereka tahu, isu penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong ni isu yang menyebabkan rakyat marah, maka Parti Kencing Rakyat PKR ini seperti biasa, dia akan buat kenyataan kononnya dia dah berhentikan keahlian Iswadi Muni ataupun dia dah pecat. Kononnya untuk menunjukkan kepada rakyat Parti PKR ini serius dalam menghadapi situasi ataupun pendakwaan terhadap Iswadi Muni. Sekarang macam saya tanya tadi, adakah kes ni dah selesai? Adakah kes Iswadi Muni ni dah ada keputusan sehingga dia boleh dilantik balik dan diberikan satu jawatan yang bagi saya jawatan tu agak besar, iaitu Setiausaha Penerangan PKR Pusat. Bukan Setiausaha PKR Cawangan. Setiausaha Penerangan. Orang yang terang-terang menghina Yang di-Pertuan Agong ini, PKR bila mereka berkuasa melalui PH semua, maka diberikan semula. Tidakkah ini satu tindakan yang satu double standard? Yang kedua tindakan mempermain-mainkan rakyat yang Ya, okey, saya nak tanya abang sikit. Minta maaf sekat abang kat situ. Okay. Saya nak tanya abang. Semua orang tahu, berdasarkan data yang dibentangkan oleh Rafizi sendiri, rasa saya, di dalam Malaysia kini, sebab dia kata dia akan laporkan dalam MK, menunjukkan bahawa sokongan orang Melayu itu, bukan kita nak sebut tentang sentimen kat sini, tapi this is the fact bring by Rafizi Ramli ataupun MK itu sendiri, yang mengatakan bahawa the Malay voters ni dah tak mau dah, mereka ni dah meluat dah kepada UMNO BM dan mereka tidak akan sokong pada Pakatan Harapan. Dan
Malaysia ni dia ada satu perasaan yang dia meletakkan Sultan ini ke atas. Kalau kita tengok daripada rintetan sejarah di Malaysia, apabila berlakunya pengkhianatan terhadap Sultan, maka orang Melayu akan keluar beramai-ramai dan sebagainya. Saya nak tanya pendapat abang. Kita tahu hari ini dah 18 hari bulan, dah masuk dah bulan Muharram. Kita tahu bahawa kita juga nak menghampiri pilihan raya yang akan bermula pada 29 hari bulan. Jadi tak lama lagi. Adakah tindakan ataupun pendakwaan ke atas Sanusi ini kita nampak adalah satu keadaan yang sangat terdesak Anwar Ibrahim untuk menunjukkan bahawa Sanusi telah pun mengkhianat kepada Sultan-Sultan dan orang Melayu tak boleh sokong lagi pada Perikatan Nasional sebab Yang Amat Berhormat Sanusi Muhammad Noor adalah pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Dan dalam semua akhbar berita hari ini, semua lapor Sanusi Muhammad Noor pengarah pilihan raya. Tak lapor pun mantan Menteri Besar. Jadi abang perasan tak benda tu? Betul. Nah, so abang bernama saya nak tanya abang lah. Pendapat abang. Apa pendapat abang berkaitan dengan benda tu? Okey. Pendapat saya macam ni. Kalau kenyataan tu keluar daripada Menteri Hal Ehwal Formula Rafizi Ramli, lebih baik kita jangan dengar dan kita bakoi sampahkan. Itu lebih baik. Kerana Rafizi ini terkenal dengan formula menipunya. Sejak daripada duduk dalam PKR sampailah sekarang dah jadi Menteri Hal Ehwal Formula. Bila buka je mulut bercakap soal formula dia penipu. Tak ada satu pun formula dia yang berjaya hari ini. Sama ada turun harga barang ke, sama ada selesai masalah rakyat, tak ada. Itu Rafizi. Jadi mengatakan formula dia ataupun kajian dia mengatakan orang Melayu hari ini dah kembali kepada Pakatan Tak Ada Harapan. Saya rasa ini teori yang diambil daripada Ayah Pin. Bila teori daripada Ayah Pin ni, dia akan menggambarkan seolah-olah dia berada di awang-awangan untuk menceritakan hasilnya. Dia ada relate juga dengan kenyataan dibuat oleh Mahfuz Petai di Kedah. Mahfuz Petai kata, di Kedah kita akan menang 16 kerusi. Jadi saya keluarkan cabaran, saya kata, Mahfuz, hang sebut sat 16 kerusi itu kerusi mana? Kalau kerusi plastik di rumah kenduri ataupun kerusi plastik yang amanah duk ceramah tak ada orang, tak payah abang lah, kita pun tahu. Jadi yang sebut kursi mana? Jeneri, Belantik, Kuala Kedah, sebut saat kursi 16 tu yang mana yang menang. Yang kita tahu hari ini, di Kedah, saya tak mau cakap negeri lain lagi, saya nak cakap di Kedah saja, sambutan kepada program-program yang dibuat oleh PH ni, amat luar biasa. Sehingga kursi semua kosong, orang tak ada. Yang ada selang tanu, selang tani. Tapi mereka kata mereka boleh menang. Relate lah dengan kenyataan dibuat oleh Raja Formula. Jadi, bila mereka nampak keterdesakan Anwar Ibrahim ini untuk menang, maka tumpuan diberikan secara khusus untuk turun ke negeri Kedah. Sehingga kan Anwar Ibrahim turun Kedah ni beberapa kali dah dalam masa sebulan. Dibuat beberapa himpunan besar. Satu baru ni dia buat himpunan bersama petani, nelayan, penternak, pekebun kecil. Dia buat di Mada, Ampang Jajar. Saya dapat maklumat, target sasaran mereka untuk kumpulkan 20,000 orang. Tetapi yang hadir sekitar 10 ke 11,000. Walaupun disediakan pengangkutan, walaupun diberikan duit saku, tapi rakyat tetap tak main. Itu dikerah orang. Kalau tak kerah orang, saya yakin barisan Walanon saja yang akan ada. Adalah sikit koncu-koncunya. Yang lain orang tak main. Kemudian, dia berbangga berucap, oh ini rakyat menyambut kehadiran dia. Rakyat Kedah dah meluat kepada kerajaan pimpinan kononnya MB Sanusi ni teruk. Jadi rakyat dah mula beralih arah sokongan. Kemudian, dia buat hari sama juga. Dia buat himpunan lagi. Dia main di Desa Aman. Dekat dalam Dun Merbau Pulah. Dikerah semua. Makcik-makcik, kakak-kakak, ibu-ibu amanah etiak. Untuk pi ke program dia. Berpuluh. Malahan mungkin lebih pada 100 bah dikerah. Untuk bawa dan diwajibkan semua ahli kena mai. Kalau tak mai, dia akan ambil tindakan. Mana etiak punya kerja.
Duit tu susah cerita lah. Dibelanjakan dalam satu hari saja berjuta-juta ringgit untuk kumpulkan rakyat nak dengar pembohongan, penipuan seorang Perdana Menteri. Maka terpaksa dikumpulkan. Untuk makluman juga, puak-puak Walanon yang ada dalam ni, tolong sampaikan kat Walanon. Kita di PN ni, kita buat himpunan rakyat. Berapa banyak dah himpunan rakyat kita buat. Kita tak payah bayar duit minyak. Kita tak payah angkut dengan bas. Rakyat main sendiri. Kalau mereka nak main dengan bas pun, mereka sewa bas, kutip duit sama mereka. Main sendiri sebab itulah ikhlasnya sokongan rakyat pertahankan kerajaan pimpinan MB Sanusi. Jadi kalau Walanon mai duk angkut orang beribu-ribu sana sini semua, sampai bas Kelang pun pakai, bas sekolah pun pakai, sampai driver bas karen pun bawa bas juga, sebab nak bagi ramai, maka adakah itu nak ditunjukkan manifestasi sokongan rakyat kepada Walanon dan mereka kata, oh Kedah akan menjadi milik kita. Kita tengoklah nanti keputusan pilihan raya nanti apa nak jadi. 12 hari bulan ni. Ya, so bang dekat sini menunjukkan Waima apa pun serangan yang mereka buat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, tak kira lah hari ni kalau kita tengok dulu, bila orang suka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka mereka label Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan pelbagai omahan dan sebagainya. Orang suka kepada Tok Wan, dia label Tok Wan, Tok Wan jadi pejuang KWSP, jadi dia tangkap dan sebagainya. Hari ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjadi pejuang rakyat di bawah ni. Rakyat yang miskin, yang susah kan, yang Anwar Ibrahim selalu sebut macam mana, rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah. Jadi hari ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang menjadi saya ulang saya ulang. Jadi maknanya tindakan apa yang pun yang mereka ambil kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni tidak akan memberikan kesan langsung, malah akan memberi kemenangan yang lagi besar kepada kita. Itu yang abang cuba maksudkan. Ya. Sebab tu rakyat Kedah tak terkesan langsung. Kalau kita tengok sambutan rakyat hari ni bila MB balik daripada KL, di airport ribu rakyat sambut. Itu kita tak payah bagi duit minyak, tak payah upah suruh mai. Itu keikhlasan. Rakyat tunjuk sendiri. Rakyat angkat sendiri pimpinan yang betul-betul menunjukkan keikhlasan dalam berperjuang mengangkat martabat rakyat. Rakyat mai ramai-ramai. Saya rasa kalau Anwar Ibrahim mai Kedah lah, kalau kata tak dikerahkan, saya rasa dia dengan pasukan dia, all rider itu je lah yang ada. Jadi buat bila apa pun, lagi ditekan, saya pinjam balik ayat Anwar Ibrahim, lagi ditekan, lagi lawan. Lawan tetap lawan. Kita pulang balik kat dia, kita lawan tetap lawan. Ya, turun Anwar. Jika takutkan apa benda, jangan soal tentang apa? Perjuangan. Dia lagi sekali, satu gebek, Anwar Ibrahim ni kalau dia nak mula menipu, dia akan kata, saya ulang. Menipu lagi sekali. Saya ulang, kena tipu lagi sekali. Dia ulang kan kena tipu. Okey. Dia apa saja dia cakap, dia pegang spek ke, dia baru nak buka mulut dia dah tipu dah. Okey bang. Jadi sekarang ni bang, kita tengok, kalau saya tengok daripada banyak penulisan abang di dalam surat khabar, saya tengok abang lebih kepada nak tengok kerajaan hari ini fokus pada pentadbiran negara. Bukan dia sibuk dengan propaganda politik. Maknanya rakyat hari ini sokong kita ni, sokong Perikatan Nasional ni dulu sebab adalah kerana pentadbiran kita baik. Dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030, dengan insentifnya, dengan bantuan kepada rakyat, macam-macam lah yang membawa manfaat kepada rakyat, menyebabkan rakyat suka kat kita. Dasar jelas pentadbiran yang baik. Jadi begitu jugalah dengan kat Kedah. Orang suka Sanusi ni, bukan sebab dia cakap tu keras juga tu, tapi kerana sesuatu yang dia buat di Kedah yang menyebabkan orang Kedah ni sokong dia. Jadi hari ni kita tengok bang, kerajaan hari ni dia sibuk nak create propaganda, nak melabel orang tu, tapi dalam masa yang sama dia tidak ada dasar yang jelas. Dia merapu. Anwar pergi sana, saya bagi 1 bilion, sini 1 bilion, sini 1 bilion, dia buat macam orang keluar duit dalam mesin ATM. Tapi bila kita tanya kontraktor, kita tanya dia apa, kerja ada tak? Dia kata tak ada kerja.
Tidak ada tender-tender yang keluar sebagaimana yang diumumkan 1 bilion, 2 bilion dan sebagainya. Jadi bang, sebelum kita buka soalan kepada, saya rasa ramai orang nak tanya soalan ni, tapi kita pun tak boleh lewat sangat sebab esok abang ada start dia program pada pukul 5.30 pagi. Jadi saya nak tanya pendapat abang lah. Jadi rakyat hari ini dia menyokong sebuah pentadbiran kerajaan hari ini adalah kerana jasa, kerana dasar yang jelas dan sebagainya. Tapi Anwar ni sibuk dengan propaganda. Abang boleh mungkin bagi pendapat sikit? Tak habis-habis berlakon ni lepas ni. Yang pertama, bila seseorang Perdana Menteri itu naik menjadi Perdana Menteri memerintah negara, dia kena jelaskan kepada rakyat apa visi dan misi dia. Bukan jadi Perdana Menteri, kerja cari salah orang, kemudian menggunakan kata-kata retorik, sakau apa semua. Perkataan-perkataan ni yang cuba ditanamkan dalam minda rakyat. Rakyat bukan nak dengar perkataan bombastik macam tata kelola lah, macam-macam lah lagi. Wewenang. Ni bukan kelas bahasa Melayu. Ni mentadbir negara. Seorang Perdana Menteri, visi dia kena jelas. Apa dia nak buat? Bukan cerita, saya jadi Perdana Menteri, saya dah jimat 2 bilion. Tender ni saya tarik, saya letak di sana. Kalau macam tu lah nak jadi Perdana Menteri, saya rasa semua ada 2,700 orang, sahabat-sahabat yang tengok ni, semua layak untuk jadi Perdana Menteri. Tak payah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, 25 tahun dia bagi tahu rakyat Malaysia, dia kata, banyak agenda perubahan yang saya nak lakukan. Sebab itu saya kena jadi Perdana Menteri. Rupanya, bila dah jadi Perdana Menteri, tak ada agenda apa pun. Cuba tengok apa yang dia buat peringkat awal waktu dia jadi Perdana Menteri. Dia panggil semua KSU, di pejabat dia, dia suruh mereka fikir apa langkah nak buat. Dia bagi 2 minggu, lepas tu kena bagi tahu balik kat dia. Kalau jadi Perdana Menteri, setakat nak panggil orang, suruh orang fikir, hang jangan jadi Perdana Menteri. Hang jaga syarikat, jual kopau ke, jual maruku ke, tu lebih baik. Hang Perdana Menteri, panggil KSU, bentangkan idea hang, suruh KSU, ketua-ketua sektor ini, fikir macam mana nak laksanakan idea dan cadangan hang. Bukan suruh KSU ni fikir, bagi tahu kat hang. Itu dah tak betul dah daripada awal. Kemudian, bila jadi Perdana Menteri ni bukan kerja dia pergi ceramah melalut, ceramah politik. Tumpu kepada agenda mengangkat kembali martabat ekonomi negara seperti mana hang duk cerita ke orang lain semua tak bagus. Orang ni tak bagus, orang ni tak bagus. Hang buatlah benda, tunjukkan kepada rakyat, hang mentadbir bagus. Tapi yang hang duk buat, satgi pergi jumpa pelajar universiti, bersoal jawab. Satgi pergi cerita kat anak muda, kita macam ni, kita kerajaan macam ni. Cuba untuk mempengaruhi anak-anak muda supaya menyokong apa benda yang dia nak buat. Kalau setakat nak jadi penceramah Anwar Ibrahim, berhentilah jadi Perdana Menteri, buka syarikat konsultan. Itu sesuai untuk dia daripada dia duk pergi ceramah, merepek-repek semua dalam keadaan dia patut tumpu dalam soal nak selesai masalah rakyat. Dia tak buat. Jadi kita rasa kecewa, rakyat rasa kecewa, dah 8 bulan dah jadi Perdana Menteri. Asyik duk bercakap ya. Zaman Tun Mahathir kurang bercakap, banyak bekerja. Zaman Anwar Ibrahim bercakap tak buat kerja. Cakap ya. Sehingga kan dia punya kabinet dia ada menteri yang sampai tak tahu dah portfolio. Semua portfolio dia nak bercakap. Semua benda dia nak mengulas. Menteri dalam menteri. Dia akan bercakap. Nasution. Dia akan bercakap, hak ni dia nak ulas, hak ni dia nak ulas. Ini dikatakan kegagalan pentadbiran ni, kerajaan Walanon ini, kerana dia tak tahu fungsi, matlamat, visi dan misi dia untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dia lebih suka mengeluarkan kata-kata janji-janjinya. Kalau kita menang bagi ni, tabuk macam-macam. Tapi dia cerita dialah yang paling bersih, dialah yang paling telus. Dan kita nak tanya juga ni, sekarang ni belum pilihan raya lagi, yang duk pasang gambar Walanon merata tempat tu nak buat apa? Saya ada satu kes, Syafiq. Semalam saya ceramah di Kuala Muda. Saya dimaklumkan oleh jawatankuasa ceramah tu, dia kata satgi
selepas ceramah pi sat melawat sat pakcik tu. Saya kata pasal apa nak melawat pakcik tu? Pakcik tu kemalangan. Kemalangan teruk ke? Dia kata taklah teruk. Bila kena? Waktu nak pi semayang subuh. Kena dekat mana? Dia kata kena kat simpang. Apa punca? Kereta langak dak. Pakcik tu terkejut tengok jin walanon punya gambar ada kepala badan tak ada. Jadi dia terlajak motor tu. Pi langak walanon punya gambar tu. Pakcik tu terkejut. Jadi itu baru satu kes. Saya tak tahu di tempat-tempat lain mungkin ada laporan-laporan yang mengatakan kerana gambar kepala tak ada badan ni banyak yang kemalangan jalan raya. Jadi saya minta lah PBT buanglah gambar-gambar tu. Esok pilihan raya buh gambar calon sudah. Ini bubuh gambar walana ni. Kami bukan nak tengok gambar kepala tu. Kami nak tengok apa hang buat ni. Nak selesai masalah rakyat ni. Yang duk janji, duk muhung hari-hari ni. Yang ni kita nak hang selesai. Payahlah kalau kita ada dua alam ni. Okey bang. Saya rasa Anwar ni dia sepatutnya berhenti jadi Perdana Menteri. Saya cadang kat dia boleh jadi dia panggil apa Zig Ziglar ke, duduk atas pentas kan, buat ceramah ke, dia jadi macam apa satu lagi dia panggil apa Wilfred Oprah, apa nama dia saya lupa lah. Duk buat tentang motivasi tu ke kan, ataupun dia boleh jadi buat orang kata apa, dia boleh jadi macam yang misal kecil tu nama apa bang? Charlie Chaplin. Jadi Ali Chaplin ke kan. Jadi tu sesuai lah. Sebab dengan gaya dia, muka dia, hidung dia tu dia sesuai. Jadi pak lawak dan sebagainya. Okey bang, kita tak mau membuang masa bang. Kita ada beberapa orang lah yang untuk tanya soalan. Saya buat naik dulu daripada Kedah untuk dia tanya soalan. Okey. Rahimi, sahabat kita ni. Rahimi Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi abang dah ulas berkenaan dengan isu Sanusi yang ditangkap pukul 3 pagi semalam. Petang tadi ada satu lagi isu yang telah dilaporkan kepada SPRM. Abang tahu tak pasal benda ni? Ya. Jadi saya cuma itulah abang boleh ulas sikit isu REE yang dilaporkan kepada SPRM, yang mana dilaporkan pada pukul 3 petang. Pukul 6 petang SPRM dah buka kertas siasatan. Jadi Syafiq, saya dalam ni apa? Dalam usaha SPRM ni, saya nak memuji mereka lah. Kalau SPRM semua kes dia dalam tempoh 3 jam mereka boleh buka kertas siasatan ni, kira banyak kes boleh selesai. Kes Sepol Menteri Sumber Manusia, kes Syafiq pun boleh selesai saya rasa. Tak, bukan. Bukan. Tapi bila Remy tanya soalan ni, satu benda yang menarik. Sebab sebelum ni saya cerita tentang salah seorang yang pergi buat report berkenaan dengan perbelanjaan pilihan raya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah Ketua Penerangan Negeri Kedah. Dan kita nak tahu juga apakah hasil laporan tersebut. Pergi serah barang bukti dan gambar dengan hadiah apa semua. Tapi kita dimaklumkan, saya tahu oleh SPRM Putrajaya dikatakan dalam tempoh masa 14 hari akan dimaklumkan. Jadi saya nak tanya, ada tak makluman dalam tempoh masa 14 hari tu, ada tak dibuka kertas siasatan berkaitan dengan benda tu bang? Okey. Pertama sekali saya nak puji SPRM. Terbaiklah SPRM. Lapor pukul 3, pukul 6 dah siasat. Belum pernah terjadi dalam sejarah begitu pantas dan tuntas dengan wewenangnya menyiasat. Okey, tak apa. Kalau nak siasat, jangan hanya siasat kes REE yang kononnya dikatakan melibatkan MB Sanusi. SPRM kena tengok dan buka balik kertas siasatan, report saya buat tentang dakwaan, tuduhan Anwar Ibrahim kepada Perikatan Nasional yang menggunakan dana daripada syarikat perjudian dalam pilihan lepas. Saya dah buat report. Saya orang pertama sekali buat report dekat Anwar selepas dia jadi Perdana Menteri. Sampai sekarang, tidak dimaklumkan satu pun keputusan report tersebut, malahan didiamkan begitu saja. Persoalannya, kenapa bila kes yang melibatkan MB Sanusi ini, tiba-tiba SPRM bertindak begitu agresif, tiba-tiba menjadi begitu pantas
sepantas roket DAP itu sendiri. Cepat dia bersiasat. Adakah SPRM bertindak berdasarkan arahan dan siasatan hanya dibuat secara selektif, terpilih? Sepatutnya SPRM kalau nak memberikan keyakinan kepada rakyat, siasat semua. Apa sahaja dakwaan, apa sahaja tuduhan, siasat. Jangan hanya selepas orang buat report pukul 3, pukul 6 siasat. Saya rasa banyak lagi kes LCS yang juga ada kaitan dengan Zahid Komedi. Kenapa tak siasat? Kenapa tak bentang kepada rakyat? Kenapa tak bawa ke mahkamah siapa yang terlibat? Itu kes lagi besar. Ini baru kes REE. Itu yang saya katakan. SPRM ada ruang dan peluang terbaik untuk tunjukkan kepada rakyat yang mereka ni badan penguat kuasa siasatan yang bebas. Tunjuk kepada rakyat. Jangan hanya duk pi siasat kita punya pemimpin pembangkang sahaja. Adakah SPRM ini menjadi alat ataupun mendapat arahan untuk siasat hanya kalangan pemimpin pembangkang? Ini tidak adil kepada kita semua. Jadi kita minta siasat. SPRM bersikap telus dan profesional. Siasat semua aduan. Buka semua file-file. Berapa laporan SPRM saya dah buat. Buka file. Siasat. Tak kira siapa saja. Kalau terlibat, dakwa. Tuduh. Salah hukum. Itu baru cara betul. Ini baru kawan tu lepas daripada pendakwaan. Tak sampai berapa jam. Wah, begitu pantas. Pantas macam Mak P. Ramlee. Ada surat? Ada. Dengan pantas pergi ambil. Dia jadi macam tu lah. Yang ni pun dengan pantas pergi siasat. Seronok macam ni. Okey bang, kita buka kepada soalan yang kedua. Siapa lagi yang ingin bertanyakan soalan kepada sesiapa yang baru masuk? Ini kita punya Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah dan juga daripada N34 Dun Lunas dan Ketua Bahagian Padang Serai. Jadi siapa yang ingin tanya soalan sila naik. Kita buka lagi. Abang Basir ni jangan bagi dia mood marah. Kalau dia mood marah, habis dengan kita sekali kena marah dengan dia. Okey, Assalamualaikum Abang Basir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Basir. Sama jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, jelas. Nak tanya, geng Papan Nun ni, diorang yakin dapat tawan 2 negeri. Iaitu Kelantan, Kemenang Besar Kelantan dan Kedah. Boleh minta ulas tak? Sebab dia kata rakyat Kelantan, masa dia pergi sana, rakyat Kelantan tengah marah dengan Ustaz Nik Amal. Yang Kedah ni sebab Sanusi ni dia kata mulut celupah kan. Jadi minta ulas lah perkara ni. Adakah benar rakyat Kedah dan Kelantan akan kalih kepada kerajaan Madanon ni? Minta ulas lah Tuan. Okey. Baik. Terima kasih. Baik. Okey. Terima kasih Abang Bashir tadi tanya soalan. Propaganda yang dibuat oleh Pakatan Tak Ada Harapan ini cuba memberikan gambaran kononnya Kedah dan Kelantan ini rakyat akan memilih mereka sebagai kerajaan. Sebelum kita nak bercakap soal perubahan sokongan rakyat di negeri itu kepada Pakatan Tak Ada Harapan ini, ada beberapa perkara ataupun indikator yang boleh kita ambil kira. Yang pertama, kita kena tengok dulu respon rakyat terhadap kepimpinan kerajaan persekutuan di peringkat pusat. Tadi saya sebut daripada peringkat awal, respon rakyat cukup teruk dengan prestasi buruk yang dibuat, ditadbir oleh Anwar Ibrahim. Itu respon rakyat. Kemudian kita tengok juga indikator yang kita boleh ambil dari segi sambutan rakyat terhadap program-program penerangan ataupun jelajah-jelajah yang dibuat oleh Pakatan Tak Ada Harapan. Saya mengikuti dengan dekat dan kita ada tim yang akan memantau ceramah-ceramah penerangan daripada Pakatan Tak Ada Harapan ini. Majoriti program mereka yang ramai kerusi lagi daripada orang.
Orang Mungkin dia komen walaupun yang kerusi mai Nurzi. tu, ya, walaupun yang mai tu presiden parti pun, sebagai contoh presiden parti Amanah, Mat Sabu ni pun, kehadiran orang ni jauh rendah. Kadang-kadang tak sampai 200. Itu label presiden. Banyak program-program yang dibuat oleh PH ini, dengan cara nak tarik orang bagi sumbangan kotak makanan, kit makanan pun, gagal untuk tarik orang. Kalau yang ada pun, contohnya yang mai malam tu 100 orang untuk terima kotak. Orang hanya mai nak terima kotak tu, kemudian duduk saja, habis dia balik. Maknanya benda tu tak boleh menarik minat ataupun menarik perhatian rakyat untuk kembali meletakkan kepercayaan ataupun sokongan kepada Pakatan Tak Ada Harapan. Banyak lagi indikator, sebagai contoh di Kedah itu sendiri, yang menunjukkan rakyat muak, meluat dan penyampah. Kemudian kita tengok juga kalangan gabungan mereka, UMNO. Di Kedah ni saja, banyak UMNO cawangan hanya tinggal signboard. Tadi malam saya, pukul 9 lebih tadi, saya sempat berceramah dengan veteran UMNO. Veteran UMNO bahagian Padang Serai. 7 penggai dia memegang jawatan dalam UMNO. Orang yang kita kata ni, karat UMNO ni, hirih pun keluar darah ni, nampak kerih ni, orang ni pun dah tinggalkan UMNO. Cawangan-cawangan UMNO ni tak usah cerita lah, memang ada pada nama, tapi orang nak mesyuarat pun, nak cari orang pun payah. Ini di kalangan rakan gabungan mereka sendiri pun, ahli dah lari. Jadi indikator apa yang dia nak pakai, mengatakan negeri Kedah ini rakyat dah beralih sokongan, menyokong mereka dan akan berlaku gelombang perubahan. Saya agak mereka ni bercakap sambil tidur ataupun mereka bercakap dalam mimpi. Jadi biarlah dia nak bercakap apa pun, kita di Kedah ada 36 dun. Kita bukan nak menang semua, kita nak menang 36 saja. Okey bang, kita ada seorang lagi. Kita ada ni Andrew Oi Official, your old friend. Kawan lama, kenal. Selamat Ya, salam. sejahtera. Salam Orang sejahtera. Pulau Pinang. Macam mana DAP di Pulau Pinang, kita boleh ambil alih ke? Saya main tanya soalan lah. Ya, Andrew. Okey. Kita akan kurangkan majoriti lah. Okey. Tapi saya nak tanya YB Cairo. Selamat sejahtera YB Cairo, Tok Ya, Syafiq. Andrew. YB, saya nak tanya, apakah pandangan YB terhadap itu kes LCS yang telah lama mendiamkan diri dan lagi-lagi dia ada itu kes ambalat? Apakah pandangan kamu terhadap kes ini? Mengapakah kes ini tidak dilanjutkan? Itu saja. Thank you. Okey. Tadi pun saya ada sentuh berkenaan dengan isu LCS ni. Isu LCS ni, siasatan dia ni dah sampai ke peringkat, kalau saya rujuk kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara, kita dah boleh, pihak SPRM dah boleh buat tuduhan pun kepada mereka-mereka yang terlibat dalam projek ini. Tetapi kita agak pelik, isu ini pernah dibangkitkan secara bersungguh oleh pimpinan Pakatan Tak Ada Harapan ini, termasuk Anwar Ibrahim. Hello? Bang? Okey ke tu? Takkan bateri habis. Ambil terhadap isu LCS ini. Nah, sekarang kamu dah jadi Perdana Menteri, kenapa kamu tak ambil tindakan? Adakah tindakan dalam isu LCS ini tidak dibuat kerana ada kaitan dengan orang-orang ataupun menteri-menteri yang menganggotai kabinet kamu? Adakah sebab itu tindakan diambil? Ini benda terang-terang berlaku depan mata. Puak-puak Anwar ni, puak-puak PH ni cuba untuk menutup, mendiamkan isu ni dan beranggapan seolah-olah rakyat Malaysia ini boleh dipekakkan, dibisukan. Jadi kita nak minta, kita desak SPRM dalam masa kamu menyiasat REE di Kedah tu, ni buka cepat. Rakyat Malaysia nak tahu ni setakat mana kes LCS ini. Banyak duit kapai tak ada.
Teknologi yang beli waktu tu pun dah boleh dikatakan ketinggalan zaman. Kalau dah siap kapal sekalipun nak masukkan peralatan tu pun peralatan orang kata kalau kita nak pergi perang, orang lain dah sampai ke mana, kita baru nak start kapal. Perumpam. Sorry. Bang. Buka mic, buka mic. Mic tak buka. Okey, dengar. Dengar ha. Okey. Tambahan pula, Anwar ni waktu dia jadi pembangkang, antara agenda yang dia selalu bercakap, diulang dalam kesemua ceramah dia, soal rasuah. Bila dia pertegas soal rasuah ni, sekarang inilah masa terbaik bila kamu dah jadi Perdana Menteri, siasat, bongkar, dakwa siapa terlibat dalam skandal penyewengan kapal SCS itu. Jangan hanya bercakap berdegak-degak atas pentas ceramah, tapi bila kamu ada kuasa, kamu yang sepatutnya menunjukkan ketelusan, keterbukaan terhadap kes tersebut. Ini yang dikatakan bahaya kalau kita ada seorang pemimpin, ketua negara yang banyak bercakap, banyak berjanji tapi dia tak sendiri tak tunaikan apa yang dia janji. Ini dalam manifesto mereka tau. Bukan kita bercakap kosong, bukan kita fitnah, tak ada. Kita tak buat kerja-kerja macam cyber trooper, puak-puak PH ni. Jadi, ini masa terbaik SPRM, siasat, buka segera, terlibat, dakwa. Kalau dia salah, jatuh hukum. Okey bang. Saya rasa kita mungkin boleh ambil lagi 2 lagi bang. Saya ambil Amirul Mukmin ni. Lepas tu seorang lagi. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya ada 2 soalan kot. Okay. Nak tanya pasal report-report yang sebelum-sebelum ni pernah dibuat, contoh macam report Iswardi ke apa nama dia tu, Hanayo, lepas tu LGE, report-report yang dah dibuat oleh pihak yang berkenaan lah. So dari segi perundangan, kalau pihak polis tak buat siasatan tu, apa yang kita rakyat Marhain ni boleh buat? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, apa tadi nak tanya dah lupa tapi. Tak apa. Okey. Okey bang, terima kasih. Okey, sama. Okey. Fik ulas sikit yang apa yang kita boleh buat tu, yang pertama tu yang abang kita beritahu tu. Apa dia? Berkaitan dengan apa tu? Report. Kalau kata report tu tak ada tindakan, apa yang perlu kita buat? Ya, kalau ikutkan daripada kanun prosedur jenayah, ini pengalaman sebagai anggota lah bang. Saya bukan law practicing. Setiap laporan yang dibuat dalam tempoh masa 14 hari, pegawai penyiasat kena bagi maklum malas lah. And apakah klarifikasi report tersebut. And sama ada report itu dipergikan kepada klarifikasi yang tertentu lah. Antaranya adalah non-further action, tiada tindakan lanjut. ROR, refer ada report, dan rujuk pada report yang lain. Lepas tu dia ada RKM, rujuk kepada magistrat, dan juga dia ada banyak lagi lah jenis-jenis kategori report tu. So setiap orang berhak lah bila dia buat report, dia berhak lah untuk tanya kepada pegawai penyiasat yang mengambil kes tersebut, kedudukan kes tersebut. Dan sekiranya pegawai penyiasat tidak memberi maklum balas, maka kita bolehlah pergi kepada unit integriti ataupun JIP untuk membuat laporan, kerana kita tidak mendapat maklum balas berdasarkan laporan yang kita telah buat. Mungkin abang sendiri kalau dalam SPRM saya tak tahulah, ni PDRM lah. Jadi sepatutnya pihak penguasa ni dia kena maklum kat kita lah.
Sebab tu tadi Abang Khairul menimbulkan banyak laporan yang telah dibuat tetapi apakah tindakan. Jadi kita tak mau. Jadi saya rasa abang pun lama ikut Anwar dan pernah menjadi kepimpinan tertinggi dulu kan. Jadi tahu bahawa Anwar Ibrahim ni sentiasa melaungkan reformasi. Reformasi ni asasnya adalah keadilan sosial dan juga kesaksamaan. Jadi dalam perlembagaan dia ada sebut bahawa setiap orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang. Jadi itulah yang saya rasa Abang Khairul sampaikan tadi saudara siapa nama tadi yang tanya soalan. Kalau nak siasat kedua belah pihak. Kalau kita salah dakwah, jangan dijadikan sebagai medium propaganda semata-mata. Jadi kalau ada sebelah mereka pun dakwah. Ni macam Kementerian Sumber Manusia. Satu Malaysia tahu tentang isu 97 juta. Lepas tu dengar kata buang saja pegawai tu. So adakah pegawai tu kena dakwa di mahkamah dan sebagainya? Mungkin abang ada sikit nak menambah ke sebelum kita ambil pemanggil yang terakhir. Okey. Prinsip ketelusan ni, prinsip kebebasan bersuara sama rata ni, prinsip ni bahaya. Sebab apa? Bila kita tak boleh bezakan sama rata, sama rasa, depan belakang sama saja, itu masalah. Dia akan mencetuskan suasana panik, suasana yang tidak harmoni dalam negara kita. Jadi tak sepatutnya benda tu pun berlaku. Bila ada report, sepatutnya perlu dimaklumkan kepada kita. Dan saya pun buat report dekat Anwar Ibrahim, fitnah kita terima dana judi ni. Sampai hari ni polis tak pernah hubungi saya pun, polis tak pernah maklum pada saya pun apa status siasatan. Dah terbaru ni Anwar Ibrahim kata, saya ulang, ini duit judi, mereka berkempen, siapa nak ambil tindakan ambil, saya cabar. Dia suruh orang ambil tindakan kat dia, orang buat report, tapi dia cabar pula kalau berani. Lawan dengan Perdana Menteri ni bukan senang, macam-macam tekanan yang kita boleh terima. Tapi tak apa, adat dalam berjuang kita memang akan lalui tekanan, mehnah, tribulasi ni. Tapi itu tak menggoyahkan semangat pejuang. Macam kita boleh belajar ataupun kita ambil semangat daripada MB Sanusi kita. Walaupun kena macam mana pun, dia tak balik tidur di rumah. Dia terus bergerak, buat kerja nak memastikan kemenangan kita. Jadi saya tak nampak mengapa kita tak boleh menang kali ini. Peluang kita cerah, isunya cukup banyak. Termasuklah siasatan ataupun pendakwaan terpilih seperti yang berlaku pada hari ini. Cepat, tuntas, berniasat, tapi kena dekat mereka, sengap, bisu, pekak, semua ada. Okey bang, last last kita ambil abang seorang wanita untuk dia tanya soalan. Assalamualaikum. Ani Baidah. Ya, Waalaikumsalam. Ya kak. Ya kak. Nak tanya sikit je lah, tak banyak. Betulkah akak dengar cakap-cakap orang lah? Kiranya apa terjadi walaupun Anwar Ibrahim jatuh, dia tak akan letak jawatan. Dan lagi satu, kenapa sekarang kita sama kita berperang? Sedangkan DAP diam je tak bercakap sepatah haram pun. Itu akak nak tahu sih. Sebenarnya akak risau. Akak risau rasa takut lah. Takut tragedi macam hak dulu berlaku. Pasal akak ada anak. Okey, tak apa kak. Dah dapat soalan tu. Jangan kau sebut tragedi pelik-pelik. YB kita nak tanding ni. Okey kak. Okey kak, saya dapat soalan tu. Akak risau. Soalan yang pertama kepada YB tadi adalah kepada Abang Khairul tadi adalah yang pertamanya. Ya. Sekiranya terjadi. Adakah Anwar akan letak jawatan sekiranya dia hilang majoriti? Betul? Dia tidak. Okay. Dia tidak. Yang keduanya adalah kenapa parti-parti Melayu ni bergaduh sesama sendiri dan DAP hari ini diam sahaja. Itu lah. Okey kak, terima kasih kak. Okey, saya kak. Okey. Soalan pertama kak ni, adakah Anwar Ibrahim akan letak jawatan kalau kata dia tak ada majoriti? Pada prinsipnya, benda ni sebelum ini Tan Sri Muhyiddin pun kena. Bila dia tak cukup majoriti, sebagai seorang pemimpin yang ada maruah, dia ambil keputusan meletak. Malam pun saya rasa mungkin dalam waktu terdekat ni saya mimpilah dalam waktu dekat. Mungkin bulan depan, saya pun dah kena abang tengok Tan Ibrahim. Tidak minggu ini, minggu depan, tidak bulan ini, bulan depan, jatuh tetap jatuh. Yang tu saya nak beritahu.
Ya, soalan yang kedua bang. Kenapa Melayu berantakan, DAP diam sahaja? Okey, ini yang dikatakan DAP ni bijak dari segi menyusun atok strategi politik. DAP bukan baru diam selepas jadi kerajaan. DAP dah diam dengan cara mereka tidak bersuara langsung sewaktu kempen pilihan raya umum, pilihan raya ke-15 baru ni. Sebab dia tahu kelemahan mereka, mereka pun ada research dia ada R&D dia. Research mereka mengatakan bila nak masuk pilihan raya, pimpinan DAP jangan keluarkan apa-apa kenyataan dan jangan menonjolkan imej parti DAP itu sendiri. Sebaliknya, imej Pakatan Harapan dan imej pimpinan mereka, Anwar Ibrahim, perlu ditonjolkan. Secara tak langsung, rakyat akan rakyat tak akan nampak kata DAP ni yang berkuasa. Rakyat tak akan nampak yang sebenarnya di belakang ini yang mencatur segalanya DAP. Rakyat akan kata kok mana pun, sebahagiannya lah, rakyat akan kata kok mana pun yang akan jadi Perdana Menteri Melayu, Anwar Ibrahim. Tapi sebenarnya yang menyusun atau di belakang ini adalah DAP. Dan benda tu pun dia tahu. Hari ini, bila mereka dah bentuk kerajaan, DAP masih lagi mengekalkan cara berpolitik yang sama, tidak menonjolkan kepimpinan mereka. Sebaliknya, yang nampak ditonjolkan kepimpinan Melayu, termasuk Zahid komedi itu sendiri, ini yang diterjemahkan, ditunjukkan kepada rakyat. Jadi, cubaan untuk mewujudkan persepsi bahawa di kalangan mungkin pengundi atas pagar ataupun orang Melayu mengatakan sebenarnya pentadbiran kerajaan dua alam ini bagus kerana bukan DAP yang kontrol. Ini UMNO dan PKR yang Anwar ni sebagai Perdana Menteri Melayu yang kontrol. Ini gambaran ataupun persepsi yang cuba ditanam dalam pemikiran rakyat. Tapi sama ada kita sedar atau tidak, portfolio menteri-menteri yang libatkan DAP ini, yang diketuai oleh DAP ini adalah antara portfolio yang penting. Ya. TikTok sekarang tak boleh sebut DAP, kena violation je. Okey, tak Okey. apa. Teruskan. Sebut DAP boleh, DAP. Dap ah. Okey. Sebut DAP ni. Jadi DAP ini memegang portfolio atau kementerian-kementerian yang penting dalam pentadbiran negara. Memanglah DAP dia tak pegang timbalan Perdana Menteri. Tapi DAP dalam pengetahuan mereka, dia tahu kelemahan pimpinan Anwar dan pimpinan Zahid itu sendiri. Sebab itu DAP kalau kita tengok, daripada awal dulu dia cukup. DAP itu, dia konsisten dalam menyerang pimpinan UMNO boleh sebut, no? Okey, menyerang pimpinan UMNO itu sendiri sebagai contoh Zahid itu sendiri dalam soal rasuah. Tapi kenapa kali ini pimpinan DAP ini diam 1000 bahasa seolah-olah macam Zahid ini disucikan, dimandikan, bagi bersih. Seolah-olah tak ada berlaku pertuduhan kes di mahkamah. Ini yang saya katakan, strategi bijak yang dibuat oleh pihak DAP langsung tidak menonjolkan kenyataan ke, mengeluarkan kenyataan yang boleh mencetuskan suasana tidak harmoni ke, ataupun mereka diam je. Dia diam je. Dia hanya tumpu untuk program dia dengan masyarakat Cina. Dia buat macam tu je. Jadi inilah strategi yang bagi saya kita kena hati-hati, dan pimpinan kita pun saya rasa mereka sedar benda ini. Apa pun kita kena usaha juga untuk buat ataupun lakukan perubahan dalam negara kita. Okey bang, masa mencemburui kita bang. Ngam-ngam berhenti pada pukul 12 malam. Memang ikut jadual betul kita punya bakal YB kita. Okey, kepada sesiapa yang baru masuk, ini adalah Ketua Penerangan Negeri Kedah, Tuan Khairul Anwar Ramli, pemegang ijazah sarjana muda komunikasi daripada Universiti Utara Malaysia dan sedang menyambung master di Universiti Utara Malaysia dalam bidang media management. Dan bekas ahli lembaga pengarah MADA dan juga KEDA, dan juga bekas ahli Majlis Perbandaran Kulim, seperti di awal tadi kita cerita. Jadi insya-Allah kita doakan, dan Tuan Khairul Anwar Ramli akan kita diberitahu sudah akan dicalonkan di N34 lunas pada pilihan raya negeri inilah. Jadi untuk yang terakhir ni bang, tidak lengkap, seorang yang mungkin bukan yang mungkin, yang confirm diangkat sebagai
YB Dun kita ni tak lengkap tanpa dia memberi sedikit ucapan ataupun sedikit orang kata penerangan kepada pengundi-pengundi dalam Dun dia sendiri. Dan saya nak tanya abang, apakah harapan abang kepada pengundi pada pilihan raya 6 negeri ini, dan harapan abang kepada khususnya di dalam Dun N34 Lunas untuk mengakhiri sesi Hard Talk All About Politik pada malam ini. Okey bang. Harapan saya kepada rakyat Malaysia lah, khususnya di 6 negeri yang akan terlibat dengan pilihan raya negeri ini, supaya kita bulatkan betul-betul tekad kita. Pilihan raya ni, negeri ini adalah satu pilihan raya yang sangat penting. Ianya perlu menjadi referendum rakyat untuk menunjukkan kepada kerajaan Dua Alam Anwar Ibrahim ini tentang kelemahan, kerosakan dalam pentadbiran mereka. Dan ini juga menjadi platform untuk rakyat menunjukkan bantahan, tentangan terhadap kezaliman yang mereka buat kepada pimpinan daripada Perikatan Nasional, bukan hanya kepada MB Sanusi saja. Kalau kita ingat kepada ni Syafiq tunjuk hidung panjang, kepada Tan Sri Muhyiddin tu sendiri, tuduhan fitnah berniat jahat dibuat, termasuklah kepada Datuk Wan Saiful. Mereka buat macam-macam pertuduhan, dakwa heret ke mahkamah. Jadi ini perlu menjadi referendum rakyat, menunjukkan penentangan yang jelas dengan undi dan sokong siapa sahaja calon yang kita tampilkan daripada Perikatan Nasional ini. Ini bukan soal kita nak memilih-milih sesiapa, tapi soal kita perlu tekad kita kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah hanya Perikatan Nasional yang dah terbukti dalam memerintah negara sebelum ini, walaupun kita bukanlah sempurna, tapi sekurang-kurangnya kita dah usaha yang terbaik, terutama sekali di bawah kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin itu sendiri. Rakyat dibantu walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID yang kita tak pernah ada pun situasi meruncing kesihatan, situasi global kesihatan dunia ni. Tapi Alhamdulillah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin berjaya membantu sehabis baik untuk pastikan tak ada rakyat yang tak ada makan, tak ada rakyat yang tertinggal. Dia usaha sebaik mungkin untuk membantu. Jadi kita dah ada bukti. Kalau di Kedah itu sendiri, kita nampak kepimpinan yang telus, kepimpinan yang bersih daripada MB Sanusi itu sendiri dalam soal nak membantu. Bukan hanya orang Melayu, tapi nak membantu semua bangsa di negeri Kedah ini, semua agama. Banyak program-program ataupun pelaksanaan-pelaksanaan yang telah dibuat dalam menjaga kebajikan kesemua rakyat di negeri Kedah. Dan bagi saya juga harapan kepada pengundi-pengundi dalam Dun Lunas, walaupun Dun Lunas ini boleh dikatakan kubu kuat kepada Pakatan Tak Ada Harapan, terutama PKR, ianya tidak mustahil untuk kita lakukan perubahan, kerana kita dah buat, rakyat Kedah dah buat perubahan di Parlimen Padang Serai waktu pilihan raya kecil itu. Kita berjaya menang dengan majoriti lebih daripada 16,000. 3 penggal calon daripada PKR pegang ahli parlimen, memegang status sebagai ahli parlimen, yang mana jumlah undi mereka, majoriti mereka bermula daripada 11,000, 9,000 dan 8,000 lebih, berjaya kita ganapkan. Dan bukan saja ganap, kita menang dengan majoriti yang lebih besar. Daripada 15 kursi parlimen di Kedah, 14 menjadi milik Perikatan Nasional. Dan saya yakin gelombang kebangkitan rakyat ditambah pula dengan kezaliman yang dibuat kepada pimpinan Perikatan Nasional dan yang terbaru MB kita, rakyat Kedah, rakyat di 5 negeri lagi akan bangkit, humban, dan pastikan tidak ada seorang pun pemimpin daripada Pakatan Harapan, kerajaan pimpinan Dua Alam ini berjaya untuk membentuk mana-mana kerajaan di 6 negeri ini. Jadi insyaAllah kita doa, kita usaha sungguh-sungguh
tidak ada yang mustahil untuk kita tumbangkan. Tambahan pula kerajaan yang teruk ini, yang menindas dan zalim ini. Dan kita yakin insya-Allah kita boleh buat perubahan dengan setiap daripada kita memainkan peranan masing-masing. Masing-masing ada peranan yang boleh dimainkan. Gunakan media-media platform, media sosial yang ada dekat kita ini untuk kita sebarkan seberapa banyak maklumat, untuk kita share seberapa banyak maklumat, dan secara tak langsung maklumat ini kita dapat pengaruhi sahabat-sahabat kita yang di luar. Dan tidak lupa juga, saya minta kita pujuk dan kita rayu kepada sahabat-sahabat kita daripada UMNO. Mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah pimpinan UMNO yang rasuah, yang rompak duit rakyat, yang salah guna kuasa. Tapi itu yang kita lawan. Tetapi sahabat-sahabat, rakan-rakan daripada UMNO, kita pujuk bersama dengan kita untuk terus buat perubahan dan kekalkan 3 negeri yang ada pada Perikatan Nasional. Kita tambah lagi 3 negeri. InsyaAllah kalau 6 negeri ni kita berjaya, saya yakin tak habis tahun ni kita akan dapat kerajaan baru di peringkat persekutuan. Terima kasih. Okey bang. Okey, setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang. Salam.